haji. Itu ayat klasik kan. Baik. Jadi dan mulai daripada maghrib tadi ataupun malam ini 10 terawal bulan Zulhijjah kan. Jadi 10 terawal bulan Zulhijjah ni biasanya berkait dengan waktu siang kan. Ada pun malam. Malam tu macam mana? Yang tuan-tuan tahu. Wal fajri wal layalin ashr, dan 10 malam yang terakhir, dan malam itu yang dimaksudkan dengan malam yang dalam surah Al-Fajr itu adalah wal layalin ashr, hari-hari ataupun malam yang ke-10. Kalau yang terawal disebutkan sebagai 10 pertama min Zulhijjah, ada pun 10 terakhir adalah menjadi itu ulama berpandangan dia adalah 10 terakhir min Ramadan kan. Jadi bagi kita ni insya-Allah lah pakar-pakar kita doa supaya kita sentiasa istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah walaupun sedikit dah. Yang penting ialah istiqamah kan. Baik, kita menyambung perbincangan kita. Dah share ke belum ni tadi? Dah share kan? Saya dah share ke skrin keluar? Ke belum? Dah keluar Ustaz? Dah. Dah keluar? Dah. Pasal okay. Jadi untuk malam ini ada dua kisah lah. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan Israiliyat dalam kisah Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kisah Nabi Allah Sulaiman. Untuk makluman semua, dan saya kira dan mengharapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang suka mengikuti kisah para nabi ini, biasanya mereka yang follow cerita, insya-Allah mereka mungkin kalau tak banyak sedikit mempunyai asas dan kefahaman untuk mendapatkan cerita-cerita kisah-kisah Nabi itu menerusi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maknanya nak tahu kisah yang betul kan? Nak tahu kisah yang betul itu asas yang perlu ada kan. Jadi mungkin kita baca tafsir yang orang kata macam tu, orang kata macam ni, macam mana tak berlakunya pertemuan kisah-kisah tertentu dan sebagainya, bermakna kita tak dapat tidak kena ada ilmu lah juga sedikit sebanyak untuk nak mengetahui dan memahami sesuatu kisah yang dibaca ataupun yang dibincangkan. Baik. Pengenalan. Kisah Nabi Sulaiman ini kalau kita baca memang banyaklah kisah dia. Saya tidak fokus, saya hanya fokus kepada satu isu sahaja, tak bincang banyaklah sebab sebagaimana kita maklum juga tuan-tuan dan puan-puan, kisah Israiliyat ini kan ada 3 dah. Kan, yang makbul, yang diterima, yang kedua yang mardud, yang ditolak. Sebab apa diterima? Sebab dia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Maksud dia selari ada nas ataupun ada ayat Quran yang lain yang menyebutkan tentangnya kan, sebab ayat Quran ini saling mentafsir, saling menyokong, saling mengukuhkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga dengan ada hadis umpamanya yang menyebutkan perkara tadi. Mungkin kalau tidak semua, mungkin 1-2 isu daripada 10 isu ada hadis. Bermakna kalau kita ambil satu kisah, 10 benda yang ada dalam kisah tadi, mungkin 2 hadis, 2 sahaja poin yang disebutkan oleh hadis, bermakna yang itulah yang accepted, manakala 8 lagi itu adalah KIV. Sama ada dia jadi mardud yang ditolak kerana bersalahan dengan syarak, ataupun juga tidak logik di akal, ataupun juga apa lagi kan.
Baik, yang ketiga ialah yang maskut anhu ataupun yang tawakuf. Yang ditangguhkan kerana tidak ada nas dan juga kesimpulan daripada para ulama maupun ilmuwan hari ini yang buat kajian bahawa kisah tadi itu kita boleh terima, kita boleh tolak. Mereka tidak berikan respon, maka apa keputusan kita, sikap kita? Boleh kita nak sampaikan, tapi kan dengan syarat kita beritahu bahawa kisah ini adalah kisah Israeliat. Dia adalah syarat-syarat kan kita dah bincang dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, selagi mana dia tidak menyentuh aspek-aspek seperti akidah, seperti ibadah kan, maka kisah-kisah sebegitu boleh, bagaimana yang saya telah jelaskan dalam kuliah yang lalu perihal nama anjing dalam apa Ashabul Kahfi kan. Jadi benda tidak melibatkan persoalan hukum, tidak melibatkan persoalan ibadah, tidak melibatkan persoalan akidah, maka ia boleh, yang harus untuk diriwayatkan ataupun disampaikan. Jadi bila kita dah ada asas yang sebegitu, kan keadaan sebegitu, datanglah apa jua cerita yang melibatkan Nabi dan Rasul, yang melibatkan kisah umat-umat yang terdahulu, perkara ghaib dan sebagainya, kita dah boleh faham. Itu je asasnya. Baik, balik semula kepada cerita kita. Kisah yang disebutkan, mungkin tuan-tuan pernah dengar ke tidak, tak tahulah kan. Saya belajar tafsir surah Sad ni tahun, tak ingat tahun 1, tahun 2 dulu di Al-Azhar. Baik, kisah Nabi Sulaiman yang mengasuh anak dia di atas awan. Agak logik tak logik cerita ni kan, bila disebutkan atas awan kan, logik tak logik kan. Jadi agak-agaknya kita nak terima ke, kita nak tolak ke, kita nak tawakuf kan. Nanti dulu kita tengok. Jadi kita akan jumpa dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Imam Al-Qurtubi, ketika dia mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Walaqad fatanna, maka sesungguhnya kami, kata Allah Taala, telah menguji Sulaiman, wa alqaina, dan kami jadikan dia tergeletak ataupun berada di atas kerusinya sebagai tubuh yang lemah, jasada summa anab, kemudian sebagai tubuh yang lemah kerana sakit, dan kemudian dia bertaubat. Baik, poin di sini ada cerita di sebaliknya, ialah yang mana Imam Qurtubi sebagaimana disebutkan tadi ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata kisah Nabi Sulaiman ini yang mengasuh anak dia di atas awan. Saya bawakan nas sajalah nak tunjuk kan pada audiens sekian. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi surah Sad ayat 33 hingga 40 lah. Yang ni ayat 24 kan. Jadi antaranya kita pergi lajulah tengok ini tag dia. Jadi apa dia? Maksudnya yang dikatakan sesungguhnya jasad itu adalah jasad anak Nabi Sulaiman. Maknanya body anak Nabi Sulaiman ketika anak Nabi Sulaiman ini dilahirkan, sebab kita maklum bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi wasallam ini dia ada kehebatan. Tak kan, kita dengar cerita ya ayuhan naml khulu masakinakum, cerita tentang Balqis kan. Kalau tengok movie cerita tentang Sheba, nak kan, budak-budak tengok kan. Dengan watak apa singa dan sebagainya itu. Jadi ketika anak Nabi Sulaiman itu dilahirkan, maka asyayatin berkumpullah sama-sama puak dia ni, dan sembanglah puak dia. Kalau bahasa mudahnya begitulah, berkumpullah dan mereka sembang. Jadi salah satu daripada syaitan ini berkata, kalau anak Nabi Sulaiman hidup, maka celakalah kita. Dia akan dapat menguasai kita. Ini kata salah seorang daripada geng syaitan ni lah. Maka mari kita bunuh dia. Dan kemudian Nabi Sulaiman pun tahu apa yang dirancangkan oleh syaitan itu. Lalu dia perintahkan angin. Perintahkan angin. Ini kalau
kita pun jangan pelik. Boleh ke tidak? Nabi-Nabi memerintahkan angin. Ini antara bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Kan? Yang disebutkan sebagai mukjizat ini ialah perkara khariqul adah, yang mencari adab, kan, yang luar biasa. Kan, yang luar biasa. Baik. Jadi Nabi Sulaiman tahu apa yang dirancang oleh syaitan-syaitan tu, kemudian dia perintahkanlah angin untuk bawa anak dia naik ke awan untuk diasuh di sana. Poinnya di sini kan, naik ke awan untuk diasuh ke sana akibat daripada ketakutan Nabi Sulaiman ni kepada ancaman syaitan. Maka Allah Ta'ala menghukum dengan mematikan anaknya di atas kursi ataupun di sana. Baik. Kata Dr. Muhammad Abu Syahbah, ada yang saya tunjukkan buku dia pada minggu lalu. Buku ni ada buku terjemahan. Satu lagi yang tuan-tuan tanya saya minggu lepas kan baru ni, satu lagi buku siapa? Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi, itu pun ada. Kan kalau kita tuan-tuan tarik dalam Google ke dalam Shopee ke apa, adalah beberapa buah buku terjemahan. Yang tu boleh bacalah kan, insya-Allah. Baik. Jadi kisah di atas ini ialah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat kita tahu yang sumbernya daripada perawinya daripada pendeta Yahudi atau Nasrani, kan? Mereka yang berbangsa Yahudi yang telah peluk Islam, kan? Baik. Jadi kata Dr. Muhammad Abu Syahbah yang dipanggil mengkaji kisah Nabi Sulaiman ini, dia kata kisah ini adalah kisah Bani Israel dan pembohongan mereka, kan? Kisah pembohongan mereka. Nak tahu bagaimana? Kalau kita perhatikan tengok tuan-tuan. Nak tahu dusta tak dusta. Mungkin bagi kita tengok okey, kerana dia akan bercampur aduk antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, kan? Mungkin bagi kita kata-kata betul lah kot, kerana Nabi ni dia ada keistimewaan, ada mukjizat yang tertentu. Nak? Baik. Jadi bila itu yang saya kata, saya ni hanya saya hanya kan memaparkan yang orang buat, kan? Contoh tadilah beberapa nama besar yang terkenal dalam bidang nama tafsir ni, termasuklah bidang kajian tentang teks Al-Quran dan Israiliyat ini, seperti inilah Dr. Muhammad Abu Syahbah dan sebagainya. Baik, kisah Nabi Sulaiman ini tidak benar. Ada beberapa dalil lah. Di sini dikemukakan dua dalil. Pertama, pentafsiran yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi itu adalah bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari. Bertentangan dengan hadis Sahih Bukhari, yang mana Imam Bukhari melaporkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Daripada sini kita ambil sini, qala, Nabi kata, qala Sulaiman bin Dawud, kata Sulaiman bin Dawud, merujuk kepada Nabi Sulaiman lah, kan? Dan hadis ni hadis sahih, kan? La'atufanna lailata ala sab'ina imra'atan. Ini nescaya aku akan tawaf. Ini kalau bahasa kita ni, kan, bahasa nak mudah faham. Nescaya aku akan tawaf, aku akan gilirkan round al-lailata ala sab'ina imra'atan tahmilu kullu imra'atin farisan yujahidu fi sabilillah. Baik. Jadi Sulaiman kata, sungguh pada malam ini aku akan menggauli 70 isteriku. Ini cerita pertama, bahawa disebutkan dalam hadis sahih ini Nabi Sulaiman ada 70 isteri. Sebahagian riwayat menyebut 90 dan sebahagian riwayat menyebut 100. Kan? Baik, ini cerita lain lah. Baik, mereka hamil, kan? Tahmilu kullu imra'atin farisa, mereka hamil dan akan melahirkan anak yang ahli, yang berkeahlian, yang mahir dalam farisan ini, menunggang kuda, yang mana mereka ni yujahidu fi sabilillah. Baik. Faqala lahu sahibuhu, maka kata kawannya, member dia kepada dia, kan?
faqala lahu sahibuhu insyaallah. Dari sudut penggunaan insyaallah. Falam yaqul walam tahmil syai'an illa wahidan saqitan ihda siqqai. Baik. Antaranya ialah ini ucapan insya-Allah. Lalu kawan dia kata kepada dia, ucapkanlah insya-Allah. Kan? Insya-Allah ni maknanya insya-Allah ialah sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kan? Okey. Besok pukul berapa nak mari? Nak datang? Kan? Pukul 10 insya-Allah. Kan? Jadi, ia sekiranya dikehendaki Allah. Kan? Yang menentukannya adalah Allah. Kita tidak ada kuasa tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada urusan, kan? Tak dapat kita nak memenuhi janji temu kita dengan kawan kita. Baik, ucapkanlah insya-Allah namun ia tidak mengucapkannya. Maka bila Nabi Sulaiman ni tidak bacalah insya-Allah ni, tidak mengucapkan insya-Allah, maka isteri-isterinya yang ramai tadi bukan menjadi fokus perbincangan kita di sini. Itu tidak ada yang hamil kecuali seorang saja yang melahirkan anak yang dalam keadaan sebahagiannya menyebut cacat, ataupun juga kalau dalam beberapa riwayat yang lain maknanya anak tadi itu ialah bercampur, sebahagian manusia sebahagian jin. Kan? Yang ni yang pelik lah ni tak? Kemudian Nabi kata, kalau dia mengucapkan, Nabi kata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law qala hal jahidu fi sabilillah. Kan, law qalaha lajahadu fi sabilillah. Sekiranya, seandainya dia, yakni Nabi Sulaiman tadi itu mengucapkan insya-Allah, nescaya mereka, yakni anak-anak yang akan dilahirkan itu akan menjadi pejuang fi sabilillah. Baik, dalam Sahih Bukhari kitab hadis Al-Anbiya. Okey, dalam hadis yang lain Imam Bukhari juga ada menyebutkan, lebih kurang samalah, lebih kurang sama. Nabi kata qala insyaallahu lam yahnas wa kana arja li hajatihi. Ini 100 orang. Jadi Nabi kata sekiranya Nabi Sulaiman tadi menyebut insya-Allah, dia tidak akan memungkiri sumpahnya dan hajatnya akan makbulah. Baik. Jadi apa kaitan? Kaitan di sininya, okey, dengan demikian jelaslah bahawa fitnah ataupun ujian yang menimpa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebabkan dia lupa untuk mengucapkan insya-Allah. Kan? Kerana dia lupa insya-Allah tadi itu, lalu Allah nak uji dia daripada banyak-banyak bini dia tu yang dapat melahirkan anak hanya satu orang sahaja, itu pun budak tadi tidak sempurna. Kan? Sebab apa? Tidak sempurna. Dan kemudian Nabi Allah Sulaiman dia sedarlah kesilapan dia dan bertaubat kepada summa anak. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertamalah poin. Daripada kealpaan Nabi Sulaiman, maka kita pun dapatlah ambil pengajaran. Antaranya ialah mengenai insya-Allah, kan? Bila kita nak buat sesuatu macam yang saya sebutkan tadilah. Okey, besok nak ke pasar, insya-Allah, kan? Malah kadang-kala pengalaman saya sendirilah, kan, zaman muda-muda, zaman kita tak reti pun, bila kita bercakap dengan kawan yang bukan Islam pun, saya tidak katakan pada orang lain, kita sendiri, kita tak berani nak tunjukkan insya-Allah. Tak. Kita pergi ke kedai motor, ke workshop, ke mana-mana lah, kan. Jadi saya datang besok. Tak, kita kena tunjukkan bahawa biarlah rakan kita ataupun juga maknanya yang kedai tadilah, kedai perabot ke, kedai motor ke, whatever lah, kan. Nanti minggu depan saya datang. Kadang-kadang kita jawab begitu tak. Patutnya kita tunjukkan keindahan Islam, insya-Allah. Kurang-kurangnya kalaulah Allah ni beri hidayah kepada orang tadi akan tertanya-tanya apa makna, apa perkataan insya-Allah tak yang selalu disebutkan oleh si Fulan, dan juga ramai orang Melayu ataupun orang Islam tempat aku ni, kan, dia akan tertanya-tanya, dia akan cari, mudah-mudahan ia sebagai satu pembuka jalan untuk dia itu menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak remeh tak? Nampak remeh je, kan, perkataan insya-Allah. Kadang-kadang menjadi asbab kepada terbukanya pintu
hidayah seseorang. Ini kadang kita tak berani. Saya datang besok, saya datang besok. Kan? Kita tak berani nak budayakan insya Allah. Kan? Benda simple je. Jadi seolah-olah, tuan-tuan, bila sebut insya Allah ni, rasa macam Islamik ke? Tak. Tidak. Kan? Maknanya, rasa macam warak lah. Tidak. Dia sebenarnya itulah yang sepatutnya yang kita katakan bila kita berazam, bila kita menyebut sesuatu, kan ada keazaman untuk melakukan ataupun untuk datang dan sebagainya kepada perkara yang akan datang. Baik, jadi ucapan insya-Allah ini ketika azam nak buat sesuatu ataupun janji sesuatu, kan, dan sebagainya, dan syariat ini telah pun ditetapkan dalam Al-Quran menerusi beberapa ayat yang berikutlah. Ini sekadar sampel. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini selalu kita baca dalam suratul Kahfi, kan? Illa an yasha Allah. Kalau tuan-tuan nak cari mana ada ustaz, insya-Allah adalah ni. An yasha Allah ni insya-Allah lah. Baik. Jadi jangan kamu kata sesungguhnya aku akan buat benda tu besok. Kan? Dengan yakin kita rasa okey. Katakan dah okey. Kelas kita besok. Kan? Okey, pelajar-pelajar saya besok jam 9 final exam. Contoh, kan? Jadi yakin saya ni sebagai tok guru dah. Kan? Jadi betul lah, kan? Allah Maha Kuasa, kan? Allah Maha Kuasa, mungkin ada sesuatu perkara yang tak dapat dilakukan, contoh tak. Jadi bila kita ada kefahaman, maka okey, insya-Allah, kan, pagi besok pukul 9, kan, kamu akan menduduki peperiksaan akhir, contoh begitulah, kan. Jadi penggunaan perkataan insya-Allah untuk kita budayakan dalam keluarga kita, dan apabila dia dipraktikkan kepada komuniti yang lebih besar lagi. Macam raya lah, kita nak masuk raya ni, kan, dulu-dulu tuan-tuan nak ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum rasa pelik. Betul tak? Saya duk cerita dululah, mungkin saya ingat dalam berapa mungkin dalam 15 tahun dulu bila kuliah kat Sarawak ni, cerita bab inilah, kan. Saya kata sahabat-sahabat Nabi apabila mereka bertemu sesama mereka berdoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kan? Apa makna? Semoga Allah menerima amalan kamu dan amalan kami. Bahasa mudah kita, sependek kita, semoga Allah menerima amalan kita. Kan? Doa. Saya tak boleh baca dalam bahasa Arab, Ustaz. Tak apalah. Kan? Kod Melayu pun jadilah sekurang-kurangnya. Sebelum kita hafal, sebelum tuan-tuan hafal, doa tadi yang cukup simple, kan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Contoh maknanya ia merupakan doa. Ucapan tadi adalah doa, kan, semoga Allah terima amalan kamu dan kami. Semoga Allah terima amalan kita. Doa tak? Doa. Kan? Baik, ini sekadar contohlah. Okey, kemudian yang ni boleh bacalah dalam slide. Begitu juga ketika Nabi Musa AS menyebutkan insya-Allah bila mana dia berinteraksi dengan Nabi Khidir, kan, orang kita panggil Khidir. Kha.ra, kan, akan kita bincang selepas ini. Baik, qala satajiduni insya-Allahu sabiran. Kamu akan dapati aku insya-Allah, kan, sabiran wala a'silaka amra. Kan, kamu akan dapati aku insya-Allah sebagai orang yang sabar dan tidak bermaksiat terhadap perintahmu, mana ya Allah. Begitu juga dengan Nabi Ismail dan sebagainya lah. Yang kedua, kita punya justifikasi bahawa kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi wasallam itu hantar anak atau Hawa ni, kan, apabila Imam Al-Qurtubi menggunakan perkataan qila. Dalam uslub bahasa Arab, qila ini daripada qala ni katakan, qala yaqulu, qila dikatakan orang. Siapa kata? Tak tahu. Jadi apabila ada penggunaan perkataan sebegini qila, kita dah dapat detect bahawa ia dikatakan bermakna suatu cerita yang tak tahu siapa cerita, dan sudah tentulah dia menjadi kisah yang tidak sahih. Itu je. Cuma diceritakan.
diceritakan, kan? Itu je. Dalam konteks apa panggil fakta-fakta yang melibatkan persoalan agama, apabila ada qila, maka kita QIV. Itu saja bagaimana yang selalu dimaklumkan. Ia melibatkan persoalan akidah, melibatkan persoalan ibadah, hukum hakam, kan? Qila, okey, kita hold up, kan? Ada pun yang lain, dikatakan bahawa Harut dan Marut begini, dikatakan Zulkarnain begini, dikatakan kita akan jumpa nanti Majma' al-Bahraini, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir ini di mana, kan? Itu dikatakan bila tidak melibatkan persoalan apa nama hukum syarak, kan, akidah dan apa ibadah tadi, tak mengapa, kan? Kalau tidak sahih pun tidak mengapa, tapi kita bagi tahulah bahawa kisah ini, kan, adalah kisah yang tidak dapat dipastikan betul ataupun salah. Itu dari sudut kejujuran kita menyampaikan sesuatu ilmu. Baik, jadi daripada kesimpulan daripada penjelasan tadi, maka dapatlah kita buat kesimpulan bahawa kisah Nabi Sulaiman AS itu yang mengasuh anak dia di atas awan adalah tidak betul lah. Kalau adalah dicerita, kan? Kalau ada dicerita, maka kita akan dapati, saya skiplah kepada kesimpulan, ada beberapa perkara ataupun peristiwa pelik yang berlaku. Memanglah kepada Nabi Allah Sulaiman, memang kita akan tengok, kalau tuan-tuan baca, kan, cerita bagaimana Ifritu minal jin nak alihkan apa nama mahligai ataupun istana Balqis, kan? Memang tak logik tak, kan? Kalau secara akal kita memang tak logik, tapi ada keistimewaan yang tentu, dan apabila ia disebutkan di dalam Al-Quran, cerita yang tu ada pokok tambah yang tu penyedap cerita, itu yang seronok dengar tu, kan? Baik, jadi yang mana sebahagiannya adalah sumber Israeliat dan sebahagiannya daripada sumber yang betul, sumber yang sahih. Nak tahu, bezakan juga kena ada ilmu, dan juga ada hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan kita pun maklum bahawa rakyat dia ni ada manusia, ada jin dan ada haiwan, dan Nabi Sulaiman boleh menguasai bahasa haiwan. Jadi tidak peliklah kalau kita katakan bahawa Nabi Sulaiman AS ini diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita berinteraksi dengan kisah-kisah berkenaan dengan Nabi Sulaiman ini, kan, kita kena ada ilmu, kita akan lebih mencermati supaya kita tidak berdusta atas nama agama. Tak. Itu sahaja. Baik. Habis satu cerita. Cerita yang kedua, cerita yang kedua ialah berkenaan dengan kisah Nabi Khidir. Okay, saya stop di sini dulu, kemudian kita masuk balik. Tak. Kita masuk balik Nabi Khidir. Mana tadi Nabi Khidir? Okey. Okey, bahagian kedua pada malam ini ialah cerita tentang Nabi Khidir. Tadi Nabi Sulaiman, kan? Nabi Khidir, ataupun orang panggil Khidir. Tak apalah, dari sudut sebutan tu tak menjadi isu lah. Baik, bila kita baca Quran, terutama dalam suratul Kahfi, kan, kita akan jumpa ayat daripada ayat 60 sampailah kepada ayat 82, kan, yang menceritakan tentang apa kisah Nabi Musa alaihissalam ini bertemu dengan dengan Khidir, kan? Baik. Pertama, introduction-nya ialah
Nama Khidir itu sendiri berasal daripada perkataan khadra, khadar bermakna hijau. Kan? Warna hijau. Anak-anak belajar sekolah ada ahdar, hijau kan, khadar hijau. Jadi ataupun khadra hijau. Jadi penamaan nama Khidir ini menurut riwayat yang datang daripada Sahih Bukhari. Ini ada hadis dia. Ada hadis dia sebanyak 5 buah hadis lah. Saya tengok, saya buat saya makan dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari memuatkan ataupun memasukkan 5 buah hadis berkenaan dengan Khidir ini. Antaranya ialah hadis inilah, bahawa penamaan itu disebabkan kerana suatu ketika lelaki ini, yakni Khidir, ataupun mungkin tuan-tuan pun dengar dah nama dia Bulia bin Mulkan, sebahagian kata Malikan, ada pelbagai nama lah. Ya. Ada pelbagai nama di dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita refer, kita merujuk kepada misalnya perbincangan yang yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika syarah hadis ini pun juga menyebutkan beberapa nama Khidir ini. Itu tidak mengapalah, kan? Baik. Jadi nama disebabkan bila dia duduk atas tempat yang bulu warna putih, tempat tadi berubah menjadi hijau. Kalau ikutkan yang lain ada lagi, saya pun tak nak cerita detail lah. Baik. Ini dia punya hadis dia. Qala innama sumiyal Khidir in annahu, bahawa lelaki tadi itu jalasa ala farwatin bayda wa faiza hiya tahtazu min khalfi khadra, kan? Maka Dr. Quraish Shihab, ini antara ilmuwan Indonesia lah, berpandangan bahawa penamaan Khidir ini menjadi simbol barakah atau keberkatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang tertentu. Sebagaimana kita baca dan kita jumpa dalam surah Al-Kahf ayat 65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah. Kan atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi lalu mereka, yakni Nabi Musa dan pembantu dia. Pembantu dia siapa? Kalau dalam riwayat disebutkan yang bernama Yusha' bin Nun. Kan, tuan-tuan baca tak? Baik, mendapati seorang hamba nama Khidir ini. Ini yang biasalah, sebab orang dulu-dulu pun dia tak tahu dia panggil nama. Kan, sebagaimana kita maklum Masitah, bukan nama betul tak? Kan? Baik. Mendapati seorang hamba min ibadina, dalam kalangan hamba-hamba kami, atainahu, yang mana kami telah berikan kepadanya rahmat, min indina, dari kalangan kami ataupun daripada kami, kata Allah Ta'ala, dan kami ajar dia. Inilah orang panggil ilmu laduni, kan? Min ladunna, kan? Ilmu dari sisi Allah. Kami telah mengajarkannya sejenis ilmu dari sisi kami. Apa ilmu? Wallahu alam, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Kalau ada disebutkan oleh Rasulullah, sedikit sahaja. Baik. Jadi kisah pertemuan dan interaksi antara dua nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, dalam Al-Quran, kita baca surah Al-Kahfi disebutkan berulang kali. Ayat dan juga ada hadis-hadis, tadi dah disebutkan 5 hadis. Hadis yang bernombor 4725, 4726 dan 4727. Dan juga dua lagi hadis lah, hadis yang 3.400 dan 3.401. Hadisnya panjang. Kan, kalau tuan-tuan tengok Allahu Akbar, 2 muka surat hadis dia. Kan, 2 muka surat hadis saja. Kan. Jadi keseluruhannya 5 hadis adalah hadis yang sahih, yang membolehkan kita menerima kebenaran yang disampaikan, dalam Al-Quran. Kan? Baik. Ini hadis dia. Saya tunjuk contoh je, kan? Daripada Ibnu Abbas, annahu tamara wa huwal hurru
bin Qais Al-Fazari fi Suhaib Musa qala Ibn Abbas huwa Khadir. Nak tunjuk poin saja yang bawah tu kita tak bacalah. Nak tunjukkan bahawa kisah Nabi Khidir ini ada disebutkan di dalam hadis yang mana Imam Bukhari masukkan hadis-hadis ini di bawah tajuk kitab hadis-hadis, kitab bicara tentang Nabi, kan, kitab bicara tentang para Nabi, bab, ni special bab ni, bab hadisil Khadir ma'a Musa, kan, bab dialog, bukan hadis. Ni cerita hadis sebagaimana kita faham hadis Nabi, maknanya ini adalah dialog antara mereka berdua, kan, dialog antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, kan, alaihi masyaallah. Ini sekadar contoh. Begitu juga yang kedua, daripada Ibn Abbas juga, kan, anna Musa sahibul Khadir, kan, bahawa Nabi Musa itu adalah kawan kepada Khadir. Nak tunjukkan memang kewujudan Nabi Khadir ini ada disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW dan bukan daripada sumber Israeliat. Maka kisah itu adalah kisah yang sahih. Kalau ada pun inilah yang saya katakan, kalau ada pun yang mungkin yang susulan ini di sebelah kiri kanan itu tu mungkin ada kisah-kisah yang sahih dan kisah yang tidak sahih yang bercampur aduk antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini kisah dia. Saya tak nak ceritalah. Kalau nak tahu detail, mungkin tuan-tuan ada yang telah mengikuti tadabbur Suratul Kahfi daripada ustaz-ustaz yang lain. Mudah-mudahan begitulah. Baik. Dan ini juga ada yang telah pun ditunjukkan tadi. Baik, kisah Nabi Khidir ini disebutkan dalam Quran hanya satu kali saja. Hanya satu kali sahaja disebutkan dalam Al-Quran, iaitu dalam Suratul Kahfi, bermula dengan yang kita maklum tadi. Tetapi tidak disebutkan di manakah tempat tadi. Al-Quran hanya menyatakan Majma'al Bahraini. Kan? Al-Quran hanya menyatakan mereka bertemu di tempat bertemu dua laut. Kalau baca kisah-kisah ini, maka pelbagai pentafsiran yang diberikan oleh para ulama yang dulu-dulu ni macam-macam lah. Ada yang mengatakan bahawa dekat dengan dipanggil Teluk Aqabah hari ni. Teluk Aqabah ni maksudnya kalau daripada Mesir ini, bawah ni Semenanjung Sinai, kan, tempat yang Semenanjung Sinai itu, kan, itu yang dikatakan pertemuan antara dua laut, kan, begitu. Jadi wallahu a'lam lah, kan. Jadi ada juga yang mengatakan di sebelah utara sana, kan. Jadi baik, itu tak mengapa. Inilah kalau ada 2-3 pandangan, ada yang mengatakan misalnya tempat yang pertama, tempat yang kedua, kan, daripada sumber yang Israeliat pun tidak mengapa. Kerana apa? Kerana ia tidak melibatkan persoalan akidah, persoalan ibadah dan persoalan hukum hakam. Tak mengapa, kan. Baik. Dan kalau kita meneliti lagi pemaparan ayat-ayat Quran ini, kita akan dapati dia adalah turutan. Pertemuan mereka berdua, pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa terima Khidir ini menjadi tok guru dia. Kita baca ayat-ayat dalam Suratul Kahfi. Nabi Khidir bagi pengajaran kepada Nabi Musa dan akhirnya Nabi Khidir memutuskan untuk nak berpisah dengan Nabi Musa. Kan, itu yang kita baca. Baik. Ini kisah yang sahih lah. Adapun yang Israeliat. Sebab respon ada seorang tak sahabat kita kelas yang baru ni, kan. Jadi bila kita tengok secara umumnya tidak adalah, kan, yang bercanggah dengan hukum. Namun, kan, ada yang didiamkan oleh ulama. Ni, kan, habis macam mana sikap kita? Bolehlah nak bagi tahu pun.
Dengan syarat tadilah tuan-tuan, anak-anak, tak pada anak-anak kita dan sebagainya. Kisah ni adalah kisah yang didiamkan oleh para ulama. Kita betul lah. Baik. Pentafsiran ayat ini ialah ketika mana Nabi Khidir nak membunuh budak tadi tu, kan, bila berjalan antara dua nabi tu, kita baca dalam surah Al-Kahfi ni, kan, jumpalah budak dak, kan, yang kelak menjadi anak durhaka, ada disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, kan, maka fantalaqa hatta iza laqiya ghulaman, mereka pun bertolaklah sehingga mereka jumpa dengan mereka berdua tu jumpa dengan gulam, dengan budak, kan, dengan pemuda, faqatalahu, maka Khidir membunuhnya. Khidir membunuhnya di sini ni timbul. Bagaimana cara nak membunuhnya? Kerana tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentangnya. Kan dalam riwayat ada, dalam riwayat sebahagiannya kata okey memusingkan kepala. Sebahagian riwayat pula membunuh dengan pisau. Kan? Sebahagian riwayat pula okey mengambil kaedah to harmonize, untuk nak mengharmonikan antara dua cerita tadi, mereka kata okey sekali. Ini sekadar contohlah. Jadi riwayat tadi itu, kan, adalah sebahagiannya adalah Israeliat, tetapi ulama mendiamkan ataupun maskut anhu kerana dia tidak membawa apa-apa kesan. Kerana yang penting ialah faqatalahu, memang Nabi Khidir membunuhnya. Kan? Ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Itu technical aspect. Yang technical aspect inilah yang mungkin bagi kita ni, ini antara aspek sikap orang Yahudi yang suka bertanya. Bagaimana mereka membunuhnya? Bunuh dengan apa? Kalau pisau panjang, pisau pendek? Tak. Ulunya macam mana? Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi begitulah persoalan-persoalan. Allah tidak nyatakan secara detail dan Nabi juga tidak jelaskan secara terperinci. Cukuplah kita mengambil ibrah, iktibar daripada apa yang disampaikan, itulah yang lebih penting dan yang lebih utama. Situ je. Baik. Jadi dia berjalan. Dino, okey, patutkah kamu bunuh satu jiwa yang bersih yang tak berdosa, kan? Baik. Imam Al-Qurtubi umpamanya, ini sebagai sampling lah, kan, dalam tafsir dia, dia kata saya ringkas ceritalah. Lalu Nabi Khidir mengambil batu, memukulnya di kepala anak tadi sehingga jatuh dan lalu membunuhnya. Kan? Ini yang ditafsirkan. Ditafsirkan memang dalam riwayat Israeliat. Saya dah bagi tahu bahawa riwayat Israeliat ini, yang ini ulama diamkan, bermakna boleh harus untuk kita menceritakannya. Kan? Namun perlu diingatlah, selalu diingatkan supaya kita kena berhati-hati. Silap gaya terlepas cakap, kita pula boleh dituduh berdusta atas nama, bukan nama Nabi Muhammad saja, atas nama Nabi dan Rasul ataupun manusia yang lain. Kan? Tapi yang ni jelas dah dari sudut pembunuhan, ya. Tapi bagaimana cara dia melakukan pembunuhan tidak disebutkan, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kita hanya menyampaikan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan kalau ada hadis yang menyebutkan sedemikian. Kan? Baik. Dan begitu juga yang saya sebutkan tadi, okey, memusingkan kepala. Kan? Macam smackdown ke apa? Kan? Itulah lebih kurangnya. Kan? Baik. Okey, settle cerita. Ini Israeliat. Kalau dengan penceritaan dengan penuh gaya ni, kan, dengan pusing lagi, kan, memang orang kampung ke orang bandar ke seronok tak dengar apabila penceramah menceritakan dengan memek muka dan sebagainya. Oh, betul lah cerita tadi. Walhal cerita tadi itu adalah cerita daripada kisah Israeliat. Itu sekadar contoh. Baik. Yang kedua, kisah nama budak tu. Kan, nama anak yatim. Kan? Nama anak yatim tu apa nama? Yang ni juga sebenarnya Al-Quran dan juga hadis Nabi tidak menceritakan, kan, secara terperinci kisah ini. Jadi apa yang kita nak ialah kita mengambil ibrah, kita mengambil iktibar daripada peristiwa ini. Situ saja tak? Jadi tak perlu fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Okey. Imam Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini menjelaskan nama anak yatim dan nama orang tua dia.
Baik, ada pun dinding rumah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu dan bawahnya ada harta, kita maklum ayahnya adalah orang yang baik, yang soleh, kan? Bla 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 bla. Okey. Dua anak yang masih kecil di sebuah kampung, mereka yatim, nama keduanya adalah Asram dan Suraim. Kan? Namanya adalah Asram dan Suraim dan nama mak ayah mereka adalah Kasihah, kan? Muqatil, yakni Muqatil bin Sulaiman, ni tafsir Muqatil tabi'in. Nama mak dia adalah Dania. Kan? Baik. Jadi nama ayah dia Kasihah dan nama ibu dia adalah Dania. Baik. Begitu juga dengan yang ni. Ada juga riwayat menyebut nama Asram dan Suraim tadi, kan? Samalah. Dan mereka adalah Kasih dan Dania. Mungkin dari sudut ejaan sahaja, tapi kita dapat mengetahui bahawa ada nama anak yatim tadi dan juga nama ibu dan ayah anak yatim tadi. Nak. So apa poin? Kan nak sampaikan pun boleh terpulang, tapi tuan-tuan, anak-anak, siapa sedang hadiri ke, kisah ini adalah kisah Israeliat, ulama tidak memanjangkannya, kan? Itu saja. Terpulang, kan? Tidak betul dan tidak salah. Oh, dia kata ustaz larang. Tak, saya tidak larang. Tapi ada syarat dia, ada kaedah dia. Bila mana kita bercerita tentang kisah daripada Israeliat ini, kan, sebaik-baiknya kita nyatakan bahawa ini adalah kisah Israeliat, kan, yang mana dalam kategori ulama diamkan, bermakna harus untuk kita menyampaikannya. Dan yang penting daripada kisah ini ialah ibrah. Yang penting ialah ibrah, pengajaran yang kita ambil daripada kisah dialog ataupun inilah interaksi antara Nabi Allah Musa AS dengan Nabi Allah Khidir. Kan kita tak bincang Nabi Khidir ni mati ke hidup ke, kan, dia hidup zaman siapa, itu kita tidak bincanglah. Baik. Sebagai kesimpulan, kisah Nabi Khidir ini ada unsur Israeliat. Justru kita kena cermat, kan? Kita kena cermat, kita kena berhemah, sebab yang saya selalu peringatkan diri saya, peringatkan tuan-tuan sekalian, ada 3, makbul, marduk dan maskut anhu. Kan, yang diterima, yang selari dengan hukum syarak, tak ada masalah, boleh cerita. Bagaimana yang disebutkan tadi, kan, nama Khidir ini, kan, tu ada hadis tak? Bermakna memang boleh. Kan? Yang kedua, yang ditolak sekiranya bercanggah dengan hukum syarak. Yang ketiga, maskut anhu, yang didiamkan. Maka cerita kisah tentang Nabi Khidir ini, ia masuk dalam kategori yang ketiga. Boleh kita sampaikan, kan, dengan syarat kita cerita bahawa kisah ini adalah kisah tidak benar dan tidak salah, kan. Tak boleh nak kata betul, tak boleh nak kata salah. Hanya sekadar lalu sahaja kita mengetahui, kan. Namun yang terbaik ialah bila mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, kisah-kisah yang ada padanya, kita ambil sikap untuk mendapatkan kepastian akan kesahihan sesuatu kisah atau cerita yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Senyap belaka ni. Di FB tidak ada soalan. Kalau tidak ada soalan, saya kira begitulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedikit sumbangsih kita belajar di bawah majlis ilmu ini yang dipayungi rahmat, kan, malaikat ini, dan kita beroleh keberkatan daripadanya. Mudah-mudahan begitulah. Jadi kalau tidak ada, insya-Allah
kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang percaya Nabi Khidir masih hidup? Ya. Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Terbaca. Ada beberapa ulama, malah Imam An-Nawawi sendiri pun percaya bahawa Nabi Khidir ini masih hidup. Kan? Ini perbincangan lah. Sampai kiamat pun takkan selesai isu ini. Namun majoriti lebih kepada Nabi Khidir ini telah pun meninggal. Kan? Situ saja. Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Kan? Sebab yang majoriti itu pun setiap kumpulan ini ataupun pandangan ini ada justifikasi, ada hujah yang tersendirilah. Namun kalau tanya saya lebih prefer kepada Nabi Khidir juga telah pun meninggal lah, kan. Jangan kukuklah orang nak cari mana kubur dia tak, kan. Setiap Nabi ni yang mati ada kubur dia tak, tidak semestinya begitu. Baik, jadi kebiasaannya begitulah, kan. Namun bagi Ibnu Salah misalnya yang menyebut bahawa sesuai dengan zaman dia lah, Ibnu Salah ni abad ke berapa, yang keempat hijrah ke. Dia kata majoriti ulama pada maknanya zaman dia tu lah, kan. Majoriti ni kita kena ingat bila kita interaksi dengan nah ni tuan-tuan, majoriti ulama kena tengok dan tak boleh kita carry forward pandangan majoriti itu melangkaui zaman. Sebab apa? Sebab majoriti pada masa dia dan sebelumnya, mungkin majoriti itu bertukar menjadi minoriti ataupun sebaliknya. Kita kena mencermati isu ini. Boleh faham, kan? Kalau pandangan tadi minoriti pun sama juga. Misalnya pandangan minoriti, majoriti kata tak ada. Contoh, kan? Kita kena tengok bila pandangan itu dikeluarkan. Kukuklah ada perubahan pandangan, kan, dengan pandangan yang tersebut tadi. Baik, bagi Ibnu Salah dia kata majoriti pandangan kata Nabi Khidir ini masih hidup, kan. Imam Nawawi kata bersetujulah, kan. Ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, kan. Dan cerita-cerita mereka melihat Nabi Khidir ini banyaklah. Cuma bila diteliti, kata Ibn Hajar Al-Asqalani ini, riwayat-riwayat yang menyebutkan mereka itu dalam kalangan siapa-siapa yang tadi itu yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam ini adalah riwayat yang dhaif lah, kan. Kalau kita teliti, kalau kita bincangkan secara detail, kan, itu adalah riwayat yang dhaif. Jadi saya tidak berhasrat nak bincang panjang lah, kan, riwayat yang dhaif. Namun biasalah, mungkin ada orang yang pro dan yang kontra. Untuk detail tuan-tuan boleh baca cerita ini dalam Fathul Bari, dalam hadis-hadis yang membicarakan perihal Khidir yang dua tadi dimuatkan di dalam tajuk khusus yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul asr, dan selamat malam, selamat berhak pada malam minggu. Wallahu a'lam. Bismillah.